aktiviti K, V, K, K, macam-macam semua boleh terus datang ke sini. Okey. Sekejap Fazia, saya rasa. Maaf. Gunasa, Oh, Puan Rosia tanya macam mana nak masuk kuisis. okey Puan Rosia. Okey, Ya. tak apa, kita pergi lagi sekali. Puan Nampakkan cikgu Rosia yang baru Google tu? masuk kot tadi. Okey. So nampakkan Dah cikgu? banyak kali left kan? So nampak Google ya? Hello? Puan Azia? Ya, Okay. nampak. Ya. Okey, Puan Ya, Rosia, nampak. just type quizzes saja dalam Google ni. Okey, quizzes. Okey, dia akan keluar quizzes ni. Apabila cikgu klik di sini, terus akan keluar sini. Quizzes for free, quizzes for every student. Kita tak perlu sign in mana-mana cikgu. Kita klik di sini, dia terus keluar. Tapi untuk cikgu tu nanti dia akan minta cikgu sign in. Tu kena sign in dulu. Boleh ke cikgu Rosia? Cikgu sign in dengan Google account. Tak ada respon lagi. Mungkin tengah buat. Puan Rosia senyap je lagi. Apa? Rasa okey kot dia boleh ikut kan? Okey, tak apa. Okey, boleh tu. Rasanya boleh. So, cikgu apabila cikgu akan nampak paparan macam ni, so dalam paparan ni lah kita akan buat find a quiz. Find a quiz maksudnya kita cari orang lain punya, lepas tu kita buat quiz sendiri. So, I tunjuk sini button-button di sini, fungsi-fungsi butang-butang di sini. Okey, pertama tu find a quiz, sama juga fungsi macam sini. Lepas tu yang kedua tu my quizzes. My quizzes tu segala quiz yang kita buat akan simpan di sini. Okey, lepas tu report. Report maksudnya cikgu laporan. Okey, laporan pukul berapa murid jawab, semua kita boleh nampak di sini. Okey, laporan. Lepas tu classes, berapa kelas apa cikgu punya. Lepas tu collection tu dia satu macam folder lah, kita boleh simpan. Lepas tu memes, lepas setting logout. So kita tak perlu teroka semua. Hari ni kita terus tekan pada create a new quiz. Boleh cikgu Azia? Saya teruskan ya. So apabila klik di sini, okey, teruskan. Tak ada soalan. dia akan suruh kita create a quiz. Okey, katakan name this quiz. Okey, katakan I letak activity. Okey, kita buat KVK lah, senang sikit. Okey, KVK. Okey. Lepas tu dia suruh kita choose apa subjek ni. Kalau tengok bahasa Inggeris apa, senang kita pergi. Kalau kita klik di sini ada lagi. Macam sini saya rasa bahasa Melayu dia tak ada, so kita pergi word language lah. Tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Tamil ke, segala bahasa masuk di sini. Okey. Okay, so kita klik next. So dia akan pusing. Lepas tu cikgu, dia akan tanya, kita nak buat cara apa? Okay. Kita tengok multiple choice ni. Multiple choice ni yang pilihan 4 pilihan tu. Okay, 4 pilihan tu. Kalau multiple choice cikgu, kita boleh ada satu pilihan saja jawapan. Katakan cikgu bagi gambar guli, so kita bagi 4 option, so murid hanya boleh pilih satu jawapan saja guli. Okay. Kalau checkbox ni boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Kalau fill in the blanks ni, kita bagi tempat kosong, mereka boleh isi. Okay. Yang poll ni dia macam apa kata, kita buat survey. Poll ni open ended ni dia lebih kepada soalan terbuka. So untuk pemulihan ni, kita tak akan pergi yang lain, kita hanya fokus kepada multiple choice sahaja. Supaya murid senang pilih jawapan. Kita tak bagilah mereka susah-susah pening-pening kan. Okay. So hari ni kita fokus pada yang multiple choice. Okay. So klik di sini. Okay. Dia terus keluar macam ni cikgu. Okay. Okay. So di sinilah tempat kita nak buat soalan. Okay. Cikgu Azia boleh nampak paparan kan? Hello? Okay, nampak. Cikgu-cikgu lain pun boleh ikut. Okay. Boleh. Murid pemulihan kita ni, kita lebih suka kepada gambar lah. So tengok, cikgu tak perlu letak soalan satu. Dia sudah di sini dah, question 1. Okay. Lepas tu write your question here. So kita boleh, kalau kita nak type pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, lepas tu untuk murid pemulihan saya rasa tak perlu ke, dia letak gambar, kita suruh mereka pilih. Kan? Okay, yang ini pula untuk matematik. Kalau cikgu, jika cikgu ajar matematik, apabila cikgu klik di sini, kita boleh tambah, tolak, semua boleh buat. Okay? Untuk matematik.
Okey, katakan cikgu. Katakan I buat soalan matematik 1, 2. Okey, kita tak ada option tambah kan? Kita terus boleh cari di sini ataupun di sini pun boleh buat 2 tambah 2. Okey, insert. Terus jadi macam ni. Ni I delete. Okey, sorry. Ataupun cikgu terus pergi ke sini. Okey. So terus jadi macam ni cikgu. So contoh kita letak jawapannya sini, contoh 4. Yang ni 5, 6, 7. So untuk matematik boleh cikgu. Okey, untuk soalan matematik. Jika soalan bahasa, senang je kita delete balik ni. Okey. Tuan saya boleh follow ke? Hello? Boleh faham ya? Ya, ya. Dekat saya Dekat ni tak ada cuba soalan. boleh Okey, respon. boleh. Kalau boleh kita teruskan. Kalau juga ada masalah Boleh semua respon boleh. Okay. So ini soalan matematik. Senang je cikgu. Saya rasa matematik untuk pemulihan ni kita taklah letak formula-formula kan, kita tambah tolak macam tu je kan. So cikgu boleh buat simple. Kalau matematik cikgu type soalan di sini pun boleh ataupun terus klik pada sini add math equation. Kita boleh buat di sini pun boleh. Contoh seperti yang kata tadi 5 tolak contohlah 2. Okey. Kita letak terus. Bila insert dia akan terus jadi sini. So jawapannya cikgu kena letak sendiri. Contoh 3, 2. Bagi pilihan lah sebab tadi kita pilih multiple choice kan cikgu. So kita bagi 4 jawapan lah. Okey, 5. Okey, lepas tu save sahaja, tak ada masalah. Okey, cikgu pun boleh add answer option pun boleh. Nak letak 5 pilihan jawapan boleh, 6 pun boleh. Tapi kita biasanya kita hadkan kepada 4 sahaja. Okey, sebelah kanan saya ni cikgu boleh nampak nanti dalam quizzes ni dia akan keluar warna-warna macam ni. Okay, soalannya keluar macam ni. 5 tolak 2, I lupa letak sama dengan tadi. Cikgu nanti boleh add balik sama dengan lah. Okey, sorry. Okey, macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Soalan nanti paparan cikgu jadi macam ni. So di sebelah kanan ni, kalau cikgu nampak benda yang tak ni, cikgu boleh ubah di sini. Okey. So inilah nanti akan keluar dalam quizzes kita nanti. Okey, itu untuk soalan matematik. Cikgu boleh juga set masa. Di klik bawah ni ada masa 5 saat, 10 saat, 20 second, 30 second. Cikgu fikirlah soalan mana. Kalau cikgu rasa soalan tu senang, cikgu letak 30 second. Kalau cikgu rasa soalan tu susah, bagi masa lagi sikit, cikgu letak 60 second. Okey. Maksudnya apabila mereka main quizzes ni, dia akan tak tunggu sampai 30 second. Once budak jawab je, dia akan terus ke soalan lain. Maksudnya kalau budak tu lambat, dia bagi masa 30 saat. Kalau budak tu dah jawab terus, dia boleh pergi ke terus jawab soalan lain-lain. Faham cikgu? So ni fungsi masa dia. Okey, hari ni fokus kita lebih kepada BM lah, macam mana kita nak masukkan semua tu. Okey, saya cuba buat beberapa soalan. Ini soalan matematik. Okey, sama je. Okay, sekarang kita pilih soalan pertama kita. Okey. Untuk BM tadi aktiviti kita kan cikgu aktiviti KVK kan. So I pilihlah, so cikgu nak letak gambar saja, tak ada soalan. Okey. Di sini berbeza sikit daripada Google Form. Kalau Google Form kita boleh terus pilih gambar daripada online terus, daripada Google terus. Tapi dalam quizzes ni dia tak ada facilities macam tu cikgu. So kita terpaksa lah buat satu folder, cikgu kumpul lah 10 gambar ke 5 gambar ke cikgu nak buat tu, cikgu kena kumpul tu. Okay, katakan sekarang I klik sini. Sini tak ada, kita tak boleh cari dah. So I klik di sini. I klik sini. Okay, inilah I dah buat satu folder dalam desktop saya dah set folder dah quizzes untuk hari ni. Okay, saya dah set letak gambar semua supaya senang lah. Apabila saya open, keluarlah gambar macam ni. So katakan soalan pertama saya letak batu. Okay, open. So dia tengah uploading, gambar tu tengah uploading. Cikgu terus boleh nampak gambar di sini. Di sini tak nampak, cikgu terus boleh nampak di sini. So sekarang soalan kita sama ada cikgu nak letak, nak tulis pun boleh. Okay, apakah ini? Contoh, nak tulis pun boleh. Tak nak, saya rasa pemulihan biasanya kita tak tulis kan. Minta mereka pilih jawapan terus. So kita letaklah batu. So kuku. Kita bagi itulah, okay, mata. So bata, bagi mereka confused. Okay. So apabila, cikgu boleh sema juga sini. Tengok jawapan semua dah keluar sini. Okay. So apabila dah siap di sini, cikgu set je masa, katakan cikgu bagi 30 saat dah cukup, katakan 45, ikut cikgu. Tengok kesukaran soalan tu. Cikgu rasa soalan tu senang, boleh bagi 30 saat. Seperti saya kata tadi, dia tak tunggu sampai 30 saat. Kalau budak tu jawab je tekan sekali je, dia terus pergi ke soalan kedua.
Kalau dia tunggu tengah fikir, barulah masa 30 minit tu berfungsi. Faham tak cikgu? Bukannya jawab satu soalan tu dia tak tunggu 30 second. Dia terus jawab je, dia terus pergi ke soalan seterusnya. Okay? So apabila cikgu dah set masa, katakan kita letak 30 second, okay. Lepas tu cikgu save. Senang je cikgu save. Oh sorry, cikgu kena pilih jawapan yang betul, sorry. Okay, cikgu kena pilih jawapan betul. So dari jawapannya adalah batu. Klik di sini jawapan betul. So dia jadi hijau. So lepas klik, baru cikgu boleh save. Dia tengah save. Okay, soalan pertama kita dah hasil dah. Okay, so apa tajuk kita? Aktiviti KVK. Okay, so sekarang saya nak pergi soalan kedua. Okay, bagaimana nak pergi ke soalan kedua? Okay, kita okay, pergi atas cikgu tengok sini, new questions. Okay, kita buat dulu 5 soalan cikgu. Pergi ke new question. Okay, sama juga kita ambil multiple choice tadi, dia akan pergi ke soalan kedua. Sama juga secara tadi, kita pilih media. Okay, saya pilih sekarang bola. Okay, open. Okay, bola akan keluar di sini. Cikgu Azia boleh nampak kan cikgu? Cikgu Azia? Lepas tu Ya, boleh. Dengar tak suara saya? Bola, kita bagi pilihan jawapan. Lepas tu paku. Okay. Sama macam tadi, kita setkan masa, kita kekalkan 30 second. Kita bagi jawapan yang apa jawapannya? So jawapannya bola. Option ketiga, kita save. Sangat simple juga. Saya rasa ni lagi senang daripada Google Form. Betul tak Cikgu Azia? Cikgu Azia pernah buat tak ni? Okey. Saya rasa line Cikgu Azia ni slow sangat. Betul tak Cikgu? Ya, line saya kan. So Cikgu Wan pun boleh tolonglah siapa-siapa sebab I tak boleh tengok yang ruangan kelas kita tu. Okey? Okey, saya tolong. Okay. Lepas tu kita pergi buat satu lagi soalan. Kita buat 5 soalan Cikgu. Okey, kita buat new question. Sama juga caranya kita pergi new question. Okey, lepas tu ada cikgu tanya soalan matematik bentuk lazim boleh buat ke? Bentuk lazim macam mana Cikgu? Saya tak faham soalan dia. Lazim ni macam mana? Bentuk lazim tu yang ke bawah tu. Ke bawah? Yang dalam bentuk lazim. Contoh 2 tambah kiri dia. Lepas tu tambah 2 sama dengan dalam kotak tu. Okay, kita try ya. Okey, contoh 2 Tambah di bawah. Tambah di bawah. Di di belah bawah. kiri. Okay, 2 Kita try enter boleh tak? Saya tak Try nak cuba pun yang tu. boleh. Tambah. Okay, Tambah. boleh. Jadi 2 tu nanti Okay. kita space kan. Macam ni Cikgu. Tak, 2 sebelah tambah. Sebelah tambah. Sebelah tambah. Macam ni. Okey. Sama dengan Yang 2 yang atas tu kita naikkan. sama dengan tu ada ni, dia kena sama dengan 2. Ikut rumah lah maknanya bentuk lazim. Yang 2 di atas kena space kan pergi ke belah kanan sikit. Oh, okey macam ni. Okey. Maksud Kita nak bergaris tu, garis. Dia ada garis. Okey. Boleh dengar suara saya tak? Boleh Cikgu. Kita cuba buat di sini Cikgu. 2 sebab saya rasa boleh. Kita try. Tak boleh. Saya tak pernah buat lagi kan. Tak pasti. Oh, tak boleh Cikgu. Saya rasa itu susah sikit. Okay, 2 tambah 2. Garis tu saya rasa susah Cikgu sebab tak boleh Cikgu. Saya rasa tak boleh. Kalau kita nak buat pecahan tu boleh Cikgu. Kalau kita image, masa image. Image boleh. Image boleh Cikgu. Buat di mana-mana kita Ya, connect boleh. image. Boleh.
Maksudnya cikgu, kita buat mana-mana. Lepas tu kita klik di sini macam tadi, gambar tadi. Kita klik, pergi ke folder tadi. So kita boleh terus ambil image boleh. Katakan cikgu dah tulis tangan ke apa kan. Ataupun type siap-siap dalam Word ke. Lepas tu kita jadikan dia crop sikit. Boleh. Tapi cikgu kena pastikan dia dalam bentuk image JPEG ke yang dia punya format lah. JPEG tu. Okay, contoh 2/2 kan. Kalau macam okay, contoh ini boleh juga. Kalau pecahan boleh sekarang. Contoh 2 kita letak per tu boleh. Ini tolak. Basic, advanced. Okay, letak bawah. Alah. Okay, macam tadi dah cukup saya rasa 2 per. Okay. Kalau soalan pecahan kan cukup letak backspace. Kedua. Enter. Kita buat garis per 2. Boleh macam ni. Kita boleh naikkan ni sikit atas. Tapi murid pemulihan tak ni kan cikgu kan? Pecahan tak ada kan? Tapi murid biasa boleh dalam dia boleh pergi ke fungsi sini pun boleh. Memang mereka boleh buat. So saya rasa bentuk lazim tu tak boleh cikgu sebab kita tak ada buat garis bawah ni. Contoh tadi mungkin dia akan kena 2. Okay, depan tambah kan tadi. Bawah. Kita try ya. So bawah ni kita buat garis tapi garis dia lari sikit dulu. Ataupun kita letak enter. Macam jauh sikit. Boleh lah macam dia boleh buat tapi dia boleh buat. Cikgu kena explore sendirilah nanti. Dia macam tak cantik cikgu. Kan? Boleh tu boleh. Ya. Boleh tu boleh. Semua macam ni boleh lah cikgu. Saya rasa boleh. So lepas tu kita bagi jawapan 4. Boleh lazim boleh. 7 6 sorry 8. Okey. Cuba saya nampak okey tak sebelah kanan tu? Katakanlah I insert je soalan ni, kita tengok save Okay, jawapannya 4. Ya, setakat Okay, jawapannya 4, kita save. Kita tengok paparan dia macam mana depan nanti. Okey. Ya. Okey cikgu, boleh juga, saya rasa boleh. Kan? Cuma ada space sikit lah cikgu sini. Cikgu kalau cikgu rasa tak ada masalah, saya rasa okey boleh teruskan cara lazim ni. Okey cikgu, siapa yang tadi tanya tu? Siapa tadi? Cikgu Azlah ni. Cikgu Azna Lani. Cikgu Nani ya. Okey. Cikgu Nani. Cikgu Azia, tengok grup kita yang Manjung tu ada ramai cikgu tak boleh join tu. Apa masalah dia orang? GPM Manjung tu. Ya, sebab Okey cikgu, so sekarang ideally cikgu. Cik tak dapat admit ke? Okey. Ada admit dah. Okey, tak apa, saya handle Telegram. Okey. Tak banyak gambar dalam laptop le. Cikgu sendiri tak apa, kita hari ni buat je nantilah cikgu. Sekarang kami tunjuk cara bagaimana kita boleh insert gambar. So dia bukan macam Google Form. Kalau Google Form kita terus boleh cari daripada Google. So yang quizzes ni kita kena ada simpan satu koleksi dalam folder lah. Apa gambar cikgu guna semua tu. Okay, so sekarang saya boleh cikgu yang lazim ni boleh, cuma kelemahan dia dia jauh sikit jarak dia. Cikgu pandai-pandai lah adjust dia. Okay, boleh.
Okey, sekarang kita nak buang soalan ni. Bagaimana nak delete soalan? Nak edit soalan boleh sini edit, klik edit. Kita akan ke paparan asal tadi. Okey, lepas tu save balik. Okey. Kalau kita nak delete, tepi tu ada tong sampah, kita boleh terus delete. Okey. Boleh juga nak copy, boleh copy duplicate balik soalan ni. Okey. Terus kita delete soalan ni matematik. Kita letak sebab tajuk kita ni KVK kan. So matematik pun boleh juga. Okay. So kita terus pergi ke next question, multiple choice balik, sama je cara dia. Kita pilih gambar daripada folder yang simpan. So kali ni I ambil buku. Okay. Okay, so, setengah uploading, saya letaklah jawapannya. Kuku, lepas tu siku, lagi raja, lepas tu buku. Okay. So, cikgu boleh checkkan masa, save terus, senang. Okey, silap saya tak pilih jawapan. So, kena pilih jawapan dulu. Selagi kita tak pilih jawapan, dia tak bagi kita save. Bagusnya sistem ni. Okey, cikgu pun tak boleh pergi ke next questions. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita boleh nampak. Okey, soalan ketiga dah ada dah 3 soalan. Kita lagi cuba 2 soalan lagi. Okey. Okey, cikgu. So, sama juga. Kita pilih soalan seterusnya. Tadi gambar. Kita pergi ke dadu. Open. Kita letaklah jawapannya dadu. Dadu. Kuda. Susu. Tali. Okay. Pilih jawapan yang betul, dadu. Bagi masa 30 saat, save. So next. Okay, soalan keempat dah. Kita bagi soalan, okay, last soalan. Jadi ini soalan kelima. Senang je, cepat. Saya rasa cara ni lagi cepat daripada Google Form. Dan sangat menarik. Budak-budak mesti suka pemulihan. Okay, jawapannya apa cuba? So kita boleh letak sate contoh. Kuda. Buku. Lepas tu lori. Okey. So, kita beri jawapan betul kuda. Okey. So 30 second, save. Okey cikgu. So soalan kita untuk hari ni dah save. Kita dah ada 5 soalan. Okey, cikgu Azia. Okey, boleh ikut dah. Cikgu mohon respon. Ya. Cikgu mohon respon. Okey, setakat ni tak ada Saya rasa soalan. isu matematik tadi saya rasa boleh buat kot sebab matematik Tak ada kita respon buat apa-apa lagi. operasi tolak tambah je kan cikgu kan. So saya rasa tak ada masalah. Kalau nak insert gambar boleh macam cikgu Wan kata tadi, tapi kena simpan dalam folder. Kalau jenis gambar-gambar lazim, cikgu kena simpan dalam folder lah. Okey. Okey, so 5 soalan kita dah siap. Okey, ini hasil kerja kita cikgu. Okey. Ini soalan kita buat sendiri. Okey. Sekarang cikgu tengok tepi kanan skrin saya. Okey, kita nampak aktiviti, tajuk aktiviti kita ni, aktiviti KVK. Kalau nak edit tajuk, kemudian pun boleh klik pada pensel ni, edit balik tajuk kalau tersilap awal-awal tadi. Save. Okey. Lepas tu kita nampak add quiz image. Kalau cikgu nak letak logo, contoh nak letak logo apa pemulihan ke, logo cikgu pun boleh, logo sekolah pun boleh. So, I cuba masukkan logo. So, apabila klik logo, datang paparan macam ni. Okay, I klik logo di sini, I ambillah logo PPD contoh. Okay, masukkan logo PPD. Cikgu boleh ambil logo sekolah lah. Okay. Lepas tu cikgu, okay, select language. Okay, language apa? Okay, kita tengok bahasa Malaysia ada tak? Malay. Okay, sekarang kita pergi M, cari dekat M. Ni bahasa Inggeris. Okay, Malay ada. Bahasa Malay ada. Okay, select grade. Okay, ni untuk murid berapa? Katakan ni, kalau first ni untuk tahun 1, 2 ni, second ni tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 macam tu cikgu. So katakan ni aktiviti untuk budak tahun 1, okay. First dia punya murid tahun 1, okay. Who can see this quiz? Okay, cikgu boleh klik di sini, public visible to everyone. Okay, ataupun kepada private cikgu saja. Saya suggest public visible lah supaya cikgu-cikgu lain pun boleh guna, tak ada masalah. Okay, letak public sajalah. Lepas tu cikgu save. Itu setting dia lah. Setting dia pun tak susah je, sangat simple. Dah sudah ada logo, PPD sudah ada, tajuk pun dah ada, ni pun dah public, visible publish. Di sini pun boleh, masih boleh tukar lagi cikgu. Klik sini jadi private. Klik sekali lagi dia jadi public.
Kalau private hanya cikgu saja boleh tengok. Kalau public visible to everyone, kalau private visible to you. Orang lain tak boleh tengok. Contoh ke Aziana, dia tak boleh tengok hasil kerja cikgu Azmira, tak boleh. Okay? Ini Malay, contoh language-nya Malay, masa yang kita bagi semua 30 saat. Masa ni bukan ditunggu sampai 30 saat. Orang sudah jawab, dia boleh terus pergi. Okay? So dia punya lagi first grade, world language, bahasa Malaysia, align quiz to standard, ini semua tak payah tu. Okay. Quality score 10/10 lah, maksudnya kita punya soalan cantik lah. Okay. Ini adalah hasil kerja cikgu. Okay, lepas cikgu siap ni, cikgu jangan pergi mana-mana, kena tekan done. Kena tekan done, kalau tekan exit, habislah kerja kita semua hilang terus. Kita kena tekan done. Okay. Dah sampai dah. Kita punya, ni dah sampai dah. Okay. So kita sudah ada aktiviti kita, KBK, siapa cikgu yang buat, gambar cikgu pun akan keluar di sini. Ni boleh share dengan kawan pun, boleh share, boleh copy, boleh print, boleh delete. Okay. Di sini boleh save ataupun boleh edit. Okay. Kalau cikgu save, okay, kita boleh buat juga satu folder cikgu. Contoh collection. Cikgu boleh create collection ataupun kalau create collection cikgu boleh letak dalam satu folder. Contoh katakan KVK. KVK ni pelbagai kan, so kita letak aktiviti KVK. Latihan kecil, kita letak tajuk latihan KVK. Lepas tu bila latihan KVK, tu boleh buat satu lagi folder. So kepada public, lepas tu create collection. Cikgu boleh simpan sini. Dah ada sini dah. Latihan KVK, semua tu. So katakan sekarang pergi, nak patah balik kepada soalan tadi tu, cikgu kena balik kepada my quizzes. Apabila my quizzes ni nampak di sini. Aktiviti KVK tadi, okay. So sekarang kita dah save mana? Kita boleh save juga. Apabila klik save, dia pergi tadi yang collection kita tadi. Tadi kita letak latihan KVK kan? So klik di sini, sudah masuk di sini. Okay, cikgu done save. Okay cikgu, so automatic dia sudah ada dalam collection kita. Satu simpanan dah masuk di sini dah. Okay, katakan cikgu ambil daripada sumber luar, boleh juga di sini. Cikgu boleh buat satu folder macam tadi, create collection, satu folder sumber luar, bahan-bahan cikgu Azia semua boleh masuk di sini. Hasil kerja cikgu boleh simpan di sini. My work, boleh macam mana, banyak cara kita ada cikgu. Kita klik pada create collection, kita boleh buat label. Latihan KVK, latihan KV, latihan KV, macam tu. Okay, kita boleh delete, kita boleh edit, tak ada masalah. Okay, bagaimana nak patah balik tadi quiz kita, tekan je my quizzes ni. Inilah fungsi-fungsi button sebelah kiri saya, my quizzes. Okay, kita balik ke sini. Okay, tepi sini pun cikgu boleh nampak. Okay, dalam collection cikgu dah ada dah satu latihan dalam KVK yang tadi cikgu simpan tadi tu. Okay, ini my work semua kosong lah, I boleh delete. Ni tadi I buat sendiri, I boleh delete. Cikgu boleh buat sumber luar. Katakan cikgu ambil orang lain punya, cikgu boleh terus letak sumber luar. Okay. Cikgu Azia boleh follow ke? Macam I seorang je cakap. Faham ke? Cikgu mohon respon cikgu. Boleh teruskan ke? Boleh faham ke? Sebab kita nak habis dan tak banyak dah. Senang je benda ni. Boleh ya? Okey. Senang, sangat senang. Okey. Okey, cikgu sekarang kita punya majority dah boleh dah. Okey. Cikgu, okey. Kita dah buat hasil kerja kita. Tadi kita dah tengok fungsi create a new quiz. Kita pun dah simpan dalam satu folder, dah ada dah hasil kerja kita dah semua. Okay. Sekarang kita cari soalan. Kita ambil hasil kerja orang pula. Pergi senang je, tekan pada search my quiz ataupun find a quiz. Search my quiz ni kita boleh cari quiz kita. Find a quiz ni boleh cari orang lain. What you will teach today? Dia tanya. Maksud tekan je lah. Okay, contoh macam kita pergi tadi, activity ataupun kita tag KVK saja pun rasa boleh keluar. KVK. Kita punya hari ni kita nak ajar KVK, lepas tu tekan enter, dia akan pusing. Tengok cikgu, banyak ni. Cikgu boleh nampak ni, okey. Kita ada 40 result, maksudnya kita dah ada 40 orang buat dah benda ni. Cikgu kalau rasa nak susah nak payah nak buat, cikgu ambil je lah orang ni punya. Okey. Tengok cikgu, perkataan KVK. Bijak membaca perkataan KVK, okey. Cuba tekan, klik di sini, sebelah kanan saya nampak, okay, ada 8 soalan, cikgu boleh tengok sini. Siapa buat? Cikgu Asfawani, tak tahu siapa, tapi ada 8 soalan. Ada satu bahu, dahi, hoki, semua ni ada. Okey, kalau cikgu nak soalan ni, cikgu boleh klik.
Lepas tu cuba boleh tengok hasil kerja orang lain pula, bijak membaca perkataan KVK. Sini ada 10 soalan. Lepas tu ni ada 6 soalan, gambar-gambar macam gambar-gambar ni. Cikgu boleh tengok yang sesuai dengan cikgu punya di sini pula. Ada 16 soalan ni. Apabila saya klik ni 16 soalan ni, okey. Ini pula dia bagi perkataan KVK tapi dia bagi gambar. Macam tadi juga boleh contoh bagaimana nak buat tu. Senang je. Pergi balik ke create new quiz, sama juga macam tadi. I buat sekali lagi contoh KVK. Okey, lepas tu buat language, next. Okey, multiple choice. Okey. Di sini kita letak mata. So kita pilihlah gambar sini. Okay, soalan pertama kita letak mata. So, I tak ada mata. Tak apa, I letak bola. Ada pelbagai cara juga bola. Bagi perkataan dulu, minta murid pilih gambar. Kita pergi ke answer pertama ni, add image. Contoh bola, insert. Dia tengah insert lah. Lepas tu pergi ke option kedua, letak gambar lain pula. Letak buku, open, dia tengah loading, macam tu cikgu. So sama ada kita bagi satu gambar, bagi 4 pilihan jawapan ataupun bagi satu perkataan KVK, bagi 4 pilihan jawapan bergambar, boleh. Okey cikgu, so saya tasib ni. Okey, I just nak tunjuk cara nak buat tu. Okey, katakan cikgu, so sekarang cikgu boleh pilih lah sini. Okay, hasil kerja orang lain cikgu boleh pilih di sini. Yang mana cikgu suka, cikgu boleh ambil. Cikgu boleh tengoklah ada banyak ni. Okey, katakan cikgu sekarang cikgu ambil okey ni. Hasil kerja mereka ni. Okey. Okey. So apa yang cikgu kena buat? Ini hasil kerja cikgu Lia. Okey. So kita kena ada 10 soalan, kita nak ambil soalan ni, okey, kita nak jadikan kita punya bahan. Okey, kita terus pergi ke edit dulu. Creating a duplicate. Okey, creating a duplicate. Apabila dia creating a duplicate, cikgu jadikan hak milik cikgu sekarang. Dia bukan lagi hasil kerja cikgu Lia tadi. Cikgu boleh tukar gambar di sini, masuk balik ni hasil kerja cikgu ni. Letak gambar PPT balik, contoh. Letak Malay tadi. So orang tak nampak lah. Cikgu ambil pun orang tak nampak. Kita cari. Lepas tu kita letak tahun 1. Okay, public, save. Cikgu boleh tengok dia akan berubah terus. Tengok. So cikgu nak tukar tajuk? Boleh. Lepas tu apa ni? Perkataan KVK je. Cikgu nak letak perkataan KVK. So sekarang benda ni jadi hasil kerja cikgu. Walaupun cikgu ambil daripada orang, tapi cikgu tukar. Okay, language ataupun other pun boleh klik cikgu. Save. Jadi hasil kerja cikgu sekarang. Okay, so cikgu boleh letak masa sini. Okay, Cikgu nak ada soalan. Ada soalan, Cikgu Nani tanya macam mana nak link ke WhatsApp. Itu I nak ajar tu. Belum lagi. So I tengah ajar bagaimana buat soalan sendiri, bagaimana nak jadikan hasil kerja orang lain jadikan kerja kita. Okey cikgu? Faham? Okey, so lepas siap semua ni baru kita pergi ke cara bagaimana hantar ke WhatsApp. Okey, ini tadi bukan kerja kita tau. Ini bukan kita buat, ni ada dah semua ni. Okey, cikgu rasa ambil orang punya macam mana, risau. Okey, cikgu dah tukar tempat. Klik di sini. Cikgu boleh reorder balik, tarik ke bawah, atas ke sini supaya orang tak perasan ke apa ke. Bolehlah tarik-tarik main tarik. Okey. Okey, dah siap. Lepas tu dah. Okey. So done. Soalan ni tukarlah. Okey, ataupun cikgu nak tukarkan pilihan jawapan, boleh pergi ke edit. Tukarkan jawapan, buku, macam-macam. Kan? Taklah rasa bersalah kan? Okey, terus pergi ke save. Cuba Azia boleh follow ya? Okey. Okey, ya, ini saya tunjuk cara bagaimana ambil kerja orang lain tapi jadikan milik kita. Okey. Okey, lepas tu dah siap, semua dah okey.
Okey, katakanlah cikgu. Okey, sekarang saya ajar satu lagi cara. Sekarang kita ada 10 soalan. Okey, sekarang kita nak tambah lagi 5 soalan. Okey, senang je. Saya nak ajar cikgu satu cara teleport. Maksudnya cikgu klik teleport sini, nampak tak cikgu? Apabila cikgu klik new question, akan hasil satu soalan baru. Ni cikgu boleh tambah juga soalan baru cikgu. Macam tadi kita buat 5 soalan kan? Kita boleh masukkan di sini pun boleh. Okey. So katakan cikgu sekarang ambil juga kerja orang lain, tambah lagi soalan, cikgu klik pada teleport. Okey. Apabila cikgu klik teleport, dia akan keluar. Ini yang soalan tadi 10 soalan tu. Okey. Sorry. Ini yang ni. Cikgu boleh pilih. Okey, soalan ni ada 20 soalan. Cikgu nak ambil soalan ni. Cikgu nak ambil secara rawak. Cikgu nak ada yang perkataan ini. Okay, kalau contoh ini ada ayat. Kalau kita tak nak ayat seperti tadi, kita lebih kepada gambar kan. Kita pilih gambar sahaja. Okay, kita lebih kepada gambar. Kita pilihlah soalan yang sesuai dengan latihan tadi. Banyak cikgu. Ayat pun ada cikgu. Kalau nak ambil ayat pun ni contoh ni. Okay. So kita nak tambah soalan ni. Add sahaja. Bila cikgu klik add, dia terus masuk ke soalan ke-11. Cikgu boleh sema di sini. Okay. Saya ni. So perasan tak tadi 10 soalan, apabila cikgu buat teleport, dia jadi 11 soalan. Soalan yang cikgu tu add gula-gula tu dah masuk 11. Dia ikut susunan. Katakan cikgu tambah lagi soalan. So cikgu pergi ke edit, mesti kena pergi ke edit cikgu. Ini paparan atas saja, kita kena edit di sini. Edit. Okey, klik pada teleport. Cari lagi soalan. Teleport. Okey. Cikgu nak ambil, katakanlah cikgu nak ambil baju. Contoh tunjuk okey, add. Tengok nampak tak cikgu? Baju dah masuk sini. So dia jadi soalan ke-12. Cikgu nak cari daripada hasil kerja orang lain lagi. Sini ada banyak ni. Cikgu nak cari lagi. Okey. Okey, saya nak ambil yang ni apa ni? Besi. I nak add besi. Dia automatic add. Sama juga multiple choice ni. Saya nak ambil ferry. Orang dah buat dah banyak ni. So, cikgu boleh ambil sana sini jadikan hasil kerja cikgu. Add. Dah berapa soalan dah? 15 soalan cukup lah. Kita hari ni 15 soalan saja untuk murid kita. Okey. So kita dapat satu koleksi 15 soalan, bukan hasil kerja kita tapi hasil inovatif kita ambil daripada orang lain punya. Okey. Okey cikgu Azia. Okey, kita dah ambil sana. Ya, okey. Tak ada masalah. Okey. So kita klik done. Okey. Kita klik done. Okey, so sekarang kita ada dua dah. Kalau kita tekan save, dia akan masuk ke ni. Cikgu boleh save di sini latihan KVK. Ataupun sumber luar. Boleh juga masuk dalam sumber luar. Cikgu boleh sumber luar ataupun done. Okey. So apabila pergi cikgu check sekarang my quizzes, cikgu klik di sini my quizzes, dah keluar 2 koleksi dah. Okey, satu yang cikgu buat tadi tu. Yang ini aktiviti KVK ni cikgu buat 5 soalan. Okey, yang ini draft ke cikgu boleh delete dah ni. Okey, yang ini tadi perkataan KVK ni. Yang kita ubah sesuai ada 15 soalan ni. Tengok. Kalau cikgu tengok perasan di bawah tadi, cikgu lihat sekarang siapa cikgu guna. Tengok gambar saya yang keluar. Ni sekarang hak milik saya. Bukan hak milik cikgu lihat tadi. Yang draft ni kita delete pun boleh. Klik sini, lepas tu delete terus. Okay, mana delete? Okay, finishing ada delete quiz. Delete. Okay, so sekarang kita ada 2. Okay, ada 2 koleksi. Okay, katakan cikgu macam tadi hasil kerja kita buat 5 soalan kan. Cikgu rasa I nak ambil daripada orang lain lah. So cikgu pergi macam tadi juga, klik pada edit. Cari teleport. Maksudnya ini dah 50% cikgu dah buat. Lagi 5 soalan cikgu nak cari hasil kerja orang lain. Sama juga cara macam tadi. Cikgu carilah gambar-gambar. Ini kerja cikgu tadi. Yang I buat tadi. So cikgu nak pilih daripada kawan-kawan lain. Okey. Cikgu nak ambil siku. Add. Okey, add. Okey, cikgu nak ambil apa? Beca. Add soalan. Okey, cikgu nak ambil roda. Add. Boleh juga. Hasil kerja kita pun kita boleh ubah sesuaikan. So maksudnya ada banyak cara cikgu. Okey. So kita dah ada 10 soalan. Okey. So tengok cikgu.
Tadi 5 soalan asal tu cikgu yang buat sendiri. Yang 5 soalan bawah tu hasil kawan-kawan lain. Okey, katakan sekarang dia bagi 3 pilihan sahaja. Tadi kita bagi 4 pilihan. So edit lah balik sini, klik di sini edit. Okey. Add answer option, letak nombor 4, kaki. Contoh, kaki sudah ada. Susu. Okey. Okey, save. Jadi 4 soalan, jadi 4 pilihan jawapan. Macam itulah cikgu. Faham ke cikgu? Cikgu. Cikgu Azia, cikgu. Saya rasa ini sangat menarik dan sangat senang cikgu. Mohon respon. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Ya. Okey? Okey, Sebab kita dah habis lah, sekarang kita dah habis. tak ada soalan sebab semua Rasa benda ni senang dan mereka pun suka, murid pun suka kan. Okey, cikgu, kita dah ada dah aktiviti. Okey, sekarang apa yang ini paparan depan saja cikgu. Okey, ini paparan depan. Semua koleksi cikgu akan masuk di sini, my quizzes. Klik di sini, cikgu boleh nampak di sini terus. Okey, 15 soalan, ini 10 soalan. Okey. So kita boleh nampak di mana satu daripada latihan KBK yang kita buat, satu daripada sumber luar. Okey. So katakan cikgu sekarang cikgu nak bagi 10 soalan ni kepada anak murid cikgu. Okey. Klik di sini, dia akan keluar balik paparan ni. Okay, ini raw data, ni data mentah cikgu. Okey. Apabila kita tengok atas ni, kita ada copy, duplicate boleh. Kita nak buat duplicate boleh. Kita nak share dengan kawan boleh. Okey, klik di sini, share dengan cikgu Azia, minta email address dia, share dengan dia. Okey. Ini kita boleh print. Klik sini, dia pergi ke dashboard. Kita boleh kalau kita nak dekat nak buat secara lembaran kerja pun boleh cikgu. Tengok jawapan, saya ada jawapan dah. Kan? So kita print, tekan print je. Okey? Kita boleh tukar size dia berapa size kita nak, shuffle answer key nak ke tak nak, checkbox ke apa ke, kita boleh edit di sini. Okey? Question image boleh letak small, jadi kecil, option kita letak small, jadi kecil semua. Okay, show answer, tak payah letak answer. Okay, macam ni jadi mereka kena tulis sahaja, batu. Okay, kalau klik di sini dia keluar answer macam ni. Okay, kalau checkbox, macam tadi sama checkbox dengan multiple choice tu sama juga. Okay, answer key ni kalau kita buang, jawapan yang tadi bawah tu tak ada dah. Faham cikgu? Puan Azia? Okey, kalau kita letak kalau kita letak answer key, dia tulis terus tunjuk jawapan. Nanti murid tirulah jawapannya di sini. So tak payah letak kalau nak print bagi mereka kan. Okey. Lepas tu shuffle boleh. Nak buat shuffle pun boleh. Murid A dapat line susunan, murid B dapat line susunan. Okey. Lepas tu settle semua sini, cikgu print satu. Okey. Boleh faham cikgu? Boleh. Okey, dia boleh faham dah. Okey. Sekarang saya pergi ke ni balik. Okey, so kita tekan sini je lah, print. Boleh print terus. So ini bagi sebagai lembaran kerja. Saya suka yang ini tadi apa tu? Show answer. Ini. So minta mereka tulis kan? Betul tak cikgu Azia? Senang kan? Tak payahlah kita susah payah nak buat dalam Word kan? Ya, kita buat di sini, dah ada satu kita bagi murid buat secara online. Lepas tu balik sekolah, apabila masuk sekolah nanti kita print benda ni, kita minta mereka tulis, latihan menulis. So kita tak payahlah pening-pening nak cari gambar, letak dalam tengah susun, letak garis-garis, nama kelas semua sudah ada dah. Tajuk pun semua sudah ada dah. So kita print bagi ni je sebagai lembaran untuk mereka. Kan? Okey. So ini dah ini fungsi dia. Lepas tu yang ini delete lah. Ini print, yang ini delete. Kalau tak nak ni, kalau cuma tekan delete sini, dia terus delete. Terus delete daripada koleksi cikgu. Okay, sini bawah save, sini bawah edit. Nak edit balik sini, boleh macam tadi. Edit balik. Dia akan pusing, kita edit balik. Apa nak edit mana, tambah soalan ke, ambil. Kalau cikgu nak buat sendiri, tekan new question. Kalau cikgu nak ambil daripada kawan lain, teleport. Macam tu je cikgu. So jangan lupa tekan done. Jangan terus exit, nanti terus keluar daripada sini. Done. Okey, mesti kena klik done. Okey. So sekarang tibalah masa kita nak hantar kepada anak murid kita. Okey. So dah siap dah hasil kerja kita. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk cara cikgu. Okey.
Di bawah ni kita ada 3 button. Start a multiplayer game. Okay, play live. Maksud play live ni cikgu, ini dekat kelas. Maksudnya murid play secara live. Tapi benda ni mustahil sikit lah sebab dalam sekolah mereka tak bawa handphone, so mereka tak boleh play live lah. Macam kita buat kan dekat, kalau kita datang Kahur tu kan kita buat kan secara live. Siapa yang pertama, kedua tu secara live. Okay, so saya rasa ini susah nak buat. Okay, kita terus pergi ke ini. Okay, ini solo practice pula. Kita sebelum kita hantar dekat murid, kita boleh main. Kita main dulu. Nanti inilah keluar, so kita boleh semak. Okay, sebelum hantar kepada murid, kita boleh semak. Okay, play quiz. Okay, joining the game nanti macam ni lah. Okay, go. Okay, go 1. Buku, contoh buku. Dia tak tunggu cikgu. Dia tak tunggu 31. Dia terus pergi ke next soalan. Dia keluar gambar-gambar macam ni. Okay. Lepas tu soalan 2, raga. Dia macam Kahoot sikit kan? Ya, macam Kahoot, yes, macam Kahoot. So yang ni apa ni, foto. So nanti murid nampaklah siapa pertama, tapi ni bukan secara live lah cikgu. Bola soalan kita tadi buat tu. Boring is a fun. Dia keluar memes. Kalau cikgu ni pun boleh. Memes semua tanah tu pun boleh. Okay, ni siku. Lagi 5 soalan, dia kena power up. Kalau cikgu rasa anak murid cikgu suka yang ni, cikgu kekalkan. Kalau cikgu rasa tak nak lah, boleh keluarkan. Yang ni pula kuda. Ini batu. Okay, lagi 3 soalan. Okay. So anda tunjuk apa paparan sebenarnya. Okay, okay. Not now, okay. So ni dadu. Ni roda. Ni beca, okey. Dah habis dah. Okay. Mengapa saya kekal pertama? Sebab orang lain semua dah main dah. Okay, so nanti murid akan nampak summary cikgu di sini. Dia keluar macam ni. Contoh ini nama saya kan, nanti murid letak nama mereka. Sebelum mereka, apabila kita bagi link, dia minta isi nama. Kalau Ali lah. Macam tu mereka isi nama. Lepas tu accuracy-nya 100% betul. Rank-nya nombor pertama daripada 23 orang yang pernah main. Skornya macam ni. Play again, kalau nak boleh play again lah. Okay, itu paparan apabila kita hantar kepada murid. Okay, so kita balik kepada my quizzes. Kalau cikgu lost mana-mana, cikgu terus klik pada my quizzes. Jangan risau, dia akan simpan dalam my quizzes tadi. Okay, yang ni kita nak sign kepada murid. Okay, so ini secara live dalam kelas. Ini secara praktis, solo praktis ni maksudnya kita main dulu. Okay, yang inilah kita nak bagi link kepada murid. Yang tengah-tengah ni, assign HW, homework. Okay, HW ni homework. Okay, klik sini. Okay, apabila cikgu klik di sini, keluarlah paparan ni. Okay, activity KVK, 10 soalan, learner should complete the quiz by, okay, sampai bila? Tapi di sini kena letak masa cikgu, sebab quizzes ni ada masa. Kita tak boleh tak boleh kata tak nak letak tarikh nak, tak boleh, dia kena letak tarikh. So katakan cikgu nak bagi sampai 28. Pukul berapa? Masa cikgu katakan malam lah sampai pukul 8 malam. Okay, 8.30, okay. 8.30 lah, okay, malam. So di sini nampak 5 hari, 4 jam, 59 minit from now. Okay. Di sini cikgu ada satu continue. Okay, kalau cikgu continue, okay, sebelum cikgu continue, kita cikgu boleh tengok advanced setting. Okay, so cikgu boleh buat setting-setting di sini. Student attempts, okay, unlimited. Maksudnya mereka boleh cuba lebih daripada satu kali. Kalau cikgu limit sahaja satu kali, dia hanya jawab satu kali je lah, biarlah kita letak unlimit. Okay, show answer in game, yes, on. Mesti kena bagi jawapan yang betul, okay. On. Show answer post game, okay. Allow student to review question that end. Okay, mereka boleh juga tengok jawapan selepas habis quiz ni. Okay, ni play setting yang power up tadi. Kan, so kalau tak nak boleh ni.
Timer cikgu kalau nak timer, timer ni lah, kalau cikgu letak timer ni kan, katakan cikgu set 30 saat. Kalau cikgu letak sini hijau, dia tunggu sampai 30 saat. Walaupun budak tu jawab, katakan budak dapat jawab dalam 2 saat. Okey, kalau cikgu klik di sini, dia tunggu, walaupun dia jawab, dia tunggu sampai 30 saat. So biasanya kita kata jangan letak ni. Sebab walaupun kita letak 30 saat tu, itu masa untuk dia fikir. Ada budak memang dalam beberapa saat mereka boleh jawab. So apabila tekan sahaja, dia boleh terus pergi ke next question, soalan seterusnya. Kalau cikgu letak sini, walaupun dia jawab betul, dia kena tunggu sampai 30 saat. Habis baru dia boleh pergi. Okay, so biasanya kita ni jadikan dia hitam. Okay, ini show leaderboard, bagi tunjuklah dia yang leading tu. Dia nombor berapa daripada kawan, bagilah dia seronok sikit. Shuffle questions, bolehlah cikgu. Okay, shuffle ni dia akan apa kata berurutan lah, dia akan tukar-tukar soalan dia. Okay, shuffle answer option, soalan jawapan dia pun berubah-ubah. Murid A lain dia punya susunan, murid B lain dia punya susunan jawapan dia. Okay, redeem a questions. Okay, maksudnya last to redeem maksudnya mereka boleh jawab soalan yang salah tu, mereka boleh jawab balik di hujung nanti. Play a music, music kalau nak music tadi tu yang bunyi-bunyi tu mesti murid pemulihan kita ni suka. Okay, show memes, yang memes tadi juga macam gelap lah, macam-macam kan, tadi gambar-gambar tu kan. Kalau cikgu rasa first time cikgu nak bagi tu, bagilah. Okay, second time tanah tu letak je lah sini, dia takkan keluar. Okay, so far itu je lah setting dia. Okay, kita ada 2 cikgu. Okay, satu kita terus bagi dekat melalui email, melalui WhatsApp ataupun Telegram. Tapi kebanyakan cikgu pemulihan guna platform tu lah. Okay, kita guna sama ada WhatsApp, saya rasa semua guna waktu lah. Okay, satu lagi tu kepada guru-guru yang guna Google Classroom tu, assign to class. Contoh saya tunjuk saja, cikgu jangan follow, just tengok. Kalau kita ada Google Classroom, so kita just select di sini. So dia akan pergi ke Google Classroom ni. Contoh saya letak 6 gambar. Contohlah ni, saya buat satu kelas. Cikgu klik di sini. Okay, ini kelas dalam Google Classroom. Macam cikgu katakan cikgu ada tahun 1 merah, tahun 2 kuning. Cikgu boleh assign kepada mereka. Okay, letak klik di sini. Lepas tu assignment title, cikgu letaklah latihan KVK. Okay, lepas tu cikgu klik next. So dia akan masuk lah cikgu. Tengok. Ini ruangan untuk Google Classroom. Okay, cikgu tak payah fokus sangat bahagian ini. Ini hanya dalam Google Classroom. So mereka yang ada Google Classroom, saya rasa ada juga cikgu-cikgu lain pun follow kita. So mereka buat di sini. Hantar melalui Google Classroom, so murid boleh jawab. Apabila kita diklik di advanced setting ni, mereka boleh hantar ke sana. Okay, untuk kita ni, kita ambil yang pertama ni, assign game. Juga Azia, boleh follow ke? So yang lain boleh follow ke? Masing-masing follow. Cikgu, mohon bagi feedback cikgu. Okay, ada respon boleh. Boleh ya? So cikgu jangan confuse dengan Google Classroom lah. Ada yang cikgu guna Google Classroom tu, boleh. Okay, apa cikgu Lailinda bagi tahu sebelum ni, main copy je link kat budak untuk homework PKP. Okay. Ya. Okay, boleh lah. Okay, tak apa. Okay. Okay cikgu, so sekarang kita ini tengok assign to a class, optional. Kita optional dia sebagai pilihan saja. Kalau kita ada Google Classroom, boleh teruskan. Sebab sebelum hantar Google Classroom, kita kena buat beberapa setting di sini cikgu. Tengok student attempts dia kena semua buat berapa setting di sini. So hari ni kita tak fikir yang Google Classroom tu, kita terus assign game saja. Okay, untuk hantar melalui Telegram ataupun WhatsApp. Okay, klik di sini, assign game. Oh sorry. Ini yang kepada Google Classroom tadilah. Okay, ini yang kelas Google Classroom. Okay, bukan ini cikgu, kita punya ni yang lain. Okay. Ini. Kalau kita assign kepada classroom cikgu, dia akan bagi tunjuk detail kita bila. Contoh saya assign kepada 6 gambar, year 6 ni contohlah. Bukan year 6 punya latihan lah, contoh latihan apa bila tamat semua. Ni kepada kelas. Okay. Kalau cikgu klik sini end game, dia akan end terus. Okay, ini untuk Google Classroom cikgu. Okay. So sekarang untuk kita, okay, my quizzes, saya kembali ke my quizzes tadi. Okay, untuk kita ni assign homework. Okay, kita letak balik apa? Tarikh kita 28.
Okay, kita tetapkan masanya pukul 8, kita 8 malam murid kena hantar. Okay, 8 malam. Okay, so kita ada 5 hari. Okay, kita continue. Yang tadi I masuk sini untuk Google Classroom. So sekarang kita terus continue saja. Tadi dah setting pun sudah ada tengok dah. Inilah, okay. So cikgu, di sini, cikgu kena klik di sini untuk nak dapatkan link hantar kepada ibu bapa tu. Cikgu boleh follow ke? Tadi yang tu ke dalam Google Classroom. Itu sebagai ilmu tambahan jika cikgu guna Google Classroom. Tapi saya memang percaya semua guru pemulihan kita guna WhatsApp atau Telegram. So untuk kita ni bahagian ni lah. Okay, kita klik di sini. Okay, share link. Okay, tengok bawah ni. Link, copy, share, paste or your favorite tools. Okay, dah copy dah. Ataupun kita klik di sini pun. Okay, kita boleh juga. Kita ada 2 option juga. Sama ada klik pada yang purple ni atau klik pada macam pink ni. Okay, share a link. Boleh juga. Di sini pun kita boleh hantar ke Google Classroom mana-mana inilah. Okay, contoh Microsoft Teams ada. Kita tak ada lah WhatsApp, Telegram semua tak ada. Ataupun kita copy link ni. Okay, dah copy dah, kita boleh tengok. Okay, invite participant, deadline kita pukul 8 malam, April 24. Kita boleh bagi nak tambahkan masa pun boleh. Okay, cikgu? Okay, so kita dah ambil dah link tu. Okay. Cikgu Nah, kalau Ya. macam kita bagi date sampai 28 kan? Okay. Lepas 28 tu dia dah habis kan? Kita nak guna Okay, balik. memang tamat. share Kau balik. boleh jawab dah. Maknanya kita nak guna balik, kita share balik lah. Okay, kalau cikgu nak katakan sebelum 28, yes, satu kita kena share balik ataupun cikgu sebelum 28 sampai pukul 8 malam tu, okay, cikgu boleh terus sampai untuk nak, okay, katakan cikgu sekarang dah copy kan, okay, yang ni my quizzes cikgu, okay, kadang-kadang, okay, cikgu dah hantar dah, contoh I hantar link ni kepada Telegram kita sekarang, okay, saya tunjuk. Okay, sekarang cuba tengok Telegram GPM Manjung kita ni, I hantar link. Yang tadi I copy tu lah. So cikgu boleh kaedah sama lah, cikgu ambil cara macam ni, cikgu hantar kepada ibu bapa. Inilah. Okay, dia akan keluar macam ni lah quizzes. Kalau cikgu nak yang label tu cantik-cantik tu, cikgu boleh pergi yang Bitly, yang ID tu I ajar tu. Okay, katakan soalan cikgu Wan tadi. Okay, sekarang kita dah hantar. Tadi kita set sampai 28. Ada murid nak jawab 29. Macam mana? Dia tak boleh jawab. Okey, sekarang cikgu macam mana apa kita nak buat? Okey. Cikgu kalau klik, biasanya kita klik pada my quizzes. Okey, soalan kita ada di sini. Tadi kita bagi aktiviti KVK kan. Kita klik di sini. Okey. Kita tak boleh edit di bahagian ini cikgu. Kena faham tu. Puan Azia? Puan Azia, boleh nampak paparan saya? Ya. Boleh. Okey, so Ya, biasanya nampak. cikgu ada masalah Boleh di sini. nampak. Okey, saya ajar sini. Bagaimana kita nak tambah tempo tu. Bukan pergi ke sini cikgu. Biasanya cikgu pergi ke assign macam tadi, assign homework. Kita tukar masa sini. Tengok cikgu. Tadi I dah tukar kan? Sampai 28 kan? Tengok dia jadi balik 24. Kalau cikgu tukar di sini, dia takkan ubah. So cikgu kena faham. So cikgu kena pergi mana tau? Cikgu pergi ke report. Cikgu pergi ke report. Okey. Sekarang cikgu tengok sini. Di report ni, okey, kita ada tadi apa? Cikgu boleh nampak di sini dua. Satu ada dua benda di sini. Satu saya masuk Google Classroom ni. Di sini tunjuk Google Classroom. Satu Google Classroom. Satu lagi dalam quizzes kita ni. So kelas ni dah wujud dalam quizzes kita. So apabila murid jawab, nanti dia akan masuk ke kelas ni. Semua akan nampak di sini. Okay, sorry. Saya akan report. Kita pergi ke report. Saya delete lah cikgu. Saya sebab minta cikgu nanti confuse. Kita klik di sini. Kita edit di sini cikgu. Nampak tak cikgu? Cikgu 28 ni. Okey. Kita kena edit di sini. Tambah masa sampai 29, 30 lah kita letak. Pukul 8 juga, kita bagi 7 hari save. Memang sebab kebanyakan cikgu kita ni dia terus, jangan tekan end game. Kalau cikgu tekan end game walaupun cikgu bagi 7 hari, dia terus tutup game tu. So cikgu jangan end game. So senang je, katakan cikgu bagi tempoh 28 hari bulan. Sebab benda tu simpan dalam quizzes ni.
So cikgu pergi ke sini, klik di sini. Cikgu tak boleh edit di bahagian ini. Ataupun cikgu jangan usir sini. Cikgu memang tak boleh usir sini sebab ini dah benda dah raw material dah. So memang data yang mentah, kita tak boleh ubah di sini. Nak ubah tu pergi ke report. Pergi ke report, tadi aktiviti apa? Ada orang jawab dah soalan saya tadi, 2 orang dah jawab. So boleh tengok, bagus. Siapa yang jawab ni? Okey, Parimala, cikgu Parimala. Dah jawab, okey. Cikgu boleh nampak lah sini. Cikgu on, tengok nampak accuracy 60% dia orang jawab. Sebelum habis lagi mereka jawab. Okey. Cikgu nampak sini 40% dia punya ketepatan dia 10 soalan, 2 players. Semua cikgu nampak detailnya di sini. Okey. Cikgu tadi nak tambah, okey, nak edit kelas ni ke sini. Di bahagian report, bukan my quizzes tadi. Cikgu kena ingat, ini sangat penting cikgu. Kebanyakan cikgu confuse di bahagian ni. Nak tambah masa bukan di edit dalam my quizzes tu. Kita kena edit, pergi ke report, baru kita edit. Okey cikgu, faham ya? Sebab benda ni kita dah assign kepada mereka. Tadi tu data yang mentah, benda ni dah kita dah assign kepada satu kelas. So sekarang benda tu dah jadi hak milik kelas tu. So kita nak buat benda tu, kita edit kepada report sahaja. Kita pergi ke kelas, nanti kita boleh hujurkan kelas juga cikgu. Kita pergi ke kelas, kita edit, klik di sini, terus boleh edit di atas ni. Edit, klik di edit, boleh edit lah. Tengok sekarang dah sampai 7 hari dah, 4 jam semua tu. Okey cikgu? Okey. So senang je, kita ambil share di sini, klik di sini pun tengok link copy ataupun nak klik di sini pun boleh. Link copy. Okey. Okey. So my classes tu cikgu sekarang, okey, ini kelas dalam Google Form. Okey, cikgu boleh buat satu create class khas untuk simpan rekod dalam dalam quizzes ni. Okay, contoh tahun 1 saya letak. Okay, tahun 1. Cikgu bagilah warna merah contohlah. Create a class. Okay, share with your students. Okay, copy link. Okay, so maksudnya kita nak add student pun boleh cikgu. Kita nak add student pun boleh ataupun bagi link tu kepada anak murid kita. Okay, tengok kelas kita dah ada dah. Okay, kita bagi link ni kepada anak murid, nanti mereka semua masuk ke sini. So kita tak payahlah peningkan semua tu. Sekarang tujuan kita hari ni, kita pergi ke my quizzes ni, benda dah kita dah siap dah sini. Okay, tekan di sini. Okay, pergi ke assign homework. Okay, tadi edit masa semua tadi, dah edit masa dah kan? So untuk dapatkan link di sini, cikgu terus pergi ke ni, share link ni. Okay, cikgu terus pergi ke sini, ambil share link ni. Okay, copy link, hantar ke dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okay cikgu? Kalau cikgu perasan sini kan, mengapa yang ini jadi macam ni, 24, sebab tadi dah dah hantar dah satu report. So cikgu nak pergi ke kelas asal tadi tu, cikgu boleh tengok sini. Tengok dah ada 2 dah. So cikgu boleh buang ni. Delete ni. Memang kita aktiviti berbeza. Okay. Yang mana tak guna cikgu boleh terus delete ataupun cikgu klik di sini. End game ni pun boleh. Okay. Report. Saya rasa cikgu-cikgu dah faham dah ni. Ni. Ini tadi yang saya hantar tu, link dalam grup GPM kita ni. Tengok 4 orang dah jawab. Siapa murid saya? Ni. Umar semua ni. Okey. Cikgu Tion, Parimala, cikgu ni. Okey cikgu. Inilah cara kita nak ni. Bagi link kepada anak murid kita. Ni sampai 30 hari bulan. April 30 tadi. Okey. Benda yang sama, quizzes yang sama, cikgu nak hantar ke kelas lain pun boleh. Cikgu tukar je lah nama tadi, klik sini, assign ni, cikgu tukarkan nama masa semua tu. Boleh pilih kelas, kalau cikgu ada kelas dalam ni lah. Macam tadi, buat kelas di sini, cikgu boleh pilih kelas. Okey cikgu? Ada soalan tak cikgu? Okay, setakat ni tak ada. Cikgu Sabrila dah buat dah. Kita pun dah 3.45 dah. Okey.
Okey cikgu, so collection ni yang tadi tu latihan KVK semua ni kelas tu cikgu boleh tinggal balik. Kalau tak nak yang Google Classroom ni boleh delete kelas, delete kelas. Ni kelas dalam tab ni boleh pemulihan ni. Kelas pemulihan ni boleh add sini. So kita ada dua fungsi. Satu, masuk terus ke dalam Google Classroom. Satu lagi kita hantar melalui link tadi tu, melalui Telegram tu. So seperti yang kata tadi, link Telegram itu cikgu boleh ubah suai dalam Bitly ke apa ke, kan cikgu kan? Ini macam ni boleh tukar tajuk lah, latihan KVK tahun 1. Macam mana kita nak buat itu, I akan tunjuk cara tu kan. Contoh, I pergi ke sini Bitly, tekan je Bitly supaya nampak cantik lah cikgu, Bitly. Dia akan keluar ni. Semua cikgu dah faham dah kot cara ni kan. So benda ni bagi tajuk. Kita ni, lepas tu kita buat title, okey, latihan KVK. Sini pun kita boleh ubah suai. Latihan KVK contoh 1. Save. Bila save dah boleh copy dah. Okey. So cikgu boleh nampak beza dia. Okey, apa beza yang tadi dengan sekarang. I dah masuk dah dalam grup GPM kita. Yang tadi tu dia ada banyak nombor-nombor. Sekarang yang kedua tu dia keluar latihan KVK 1. So ibu bapa pun senang lah, dia orang faham apa latihan ni. Kan? So ini dalam Bitly. Saya rasa penggunaan Bitly semua cikgu dah tahu. Okey. So murid jawab, cikgu kena tengok di sini report. Cikgu klik pada report. Cikgu boleh tengok dah berapa murid dah jawab sini. Ni boleh je. So sekarang cikgu terus hantar melalui WhatsApp kan. So cikgu akan nampak satu saja sini. So cikgu akan nampak reportnya di sini. Cikgu boleh klik report di sini. Cikgu nampak. Okay. Cikgu nampak siapa mahasiswa Rusia dah jawab dah. 80%. Okey. Okey cikgu, ada soalan tak cikgu? Saya rasa ni senang. Cikgu boleh explore benda ni lah cikgu. So cikgu boleh try lah, cikgu boleh try buat satu. Senang je, cikgu pergi ke sini, create quiz. Lepas create quiz, dia akan masuk dalam my quizzes. Sini dah ada dah. Tekan ni. Okay, kita terus pergi assign homework. Okay, assign homework, kita boleh set masa di sini berapa hari kita nak. Lepas tu kita continue. Okay, terus ambil link di sini. Share link. Copy di sini pun boleh. Yang tadi klik di sini pun boleh. Lepas tu kita pergi tukarkan dalam Bitly. Yang tadi kalau nak tukarkan bagi label sikit lah. Kalau tak nak label terus hantar pun boleh, tak ada masalah cikgu. Okay, lepas tu cikgu terus masukkan dalam kumpulan WhatsApp ataupun Telegram yang berkaitan dengan murid kita lah. Okay, lepas tu apabila murid jawab, cikgu dapat report di sini. Nak tambahkan masa, bagaimana nak tambahkan masa cikgu? Mengapa? Okay, klik di sini, pergi edit di sini. Tambah masa lagi. Cikgu tak boleh tambah masa di bahagian my quizzes tadi tu. Cikgu kena ubah masa di sini. Okey cikgu, jangan tekan end game. Tekan end game, sekarang juga game tu akan diberhentikan. Okey cikgu? Faham ya? Saya rasa faham kot. Dah okey, jelas. Cikgu, mohon okey cikgu, jelas faham. Okey. Boleh cikgu boleh explore cikgu. Kalau tak faham boleh bagi tahu kami boleh buat lagi. Bila kita senang kita boleh. Sangat jelas. Okey dah. So saya rasa boleh tak cikgu bagi feedback antara ini dengan Google Form yang mana senang? Nanti Puan Azia akan buat lagi satu bengkel word wall. Dia akan buat word wall. Itu pun menarik juga. Okey, itu pun sangat menarik. Word wall ada, kita ada Kahoot ada. So saya rasa untuk murid pemulihan kita ni cikgu, saya rasa ini sangat menarik sikit lah. Sebab dia ada bunyi, dia ada keluar skor, lepas tu dia tunjuk siapa menang, siapa berapa skor, dia ke berapa, mereka sukalah benda-benda macam tu kan. So kita pun boleh tengok report siapa yang jawab, ni pun okey. That's why kata kita ada dua, jangan confuse. Google Classroom tu yang mana guna. Sekarang kita tak fokus pada Google Classroom, jadi I tunjuk sahaja. Apabila cikgu dah belajar Google Classroom nanti, kita baru tunjuk cara bagaimana latihan ni kita hantar ke Google Classroom kita.
Tengok Cikgu Razia kita ni lebih menarik dari Google Form. Ya, betul Cikgu Razia. Lepas tu banyak lagi hasil daripada Cikgu lain pun ada. Senang kita ambil. Dari segi penyediaan pun quizzes ni lagi senang. Yes. Cuma satu kelemahan dia, gambar. Kalau kita nak buat gambar, kalau kita nak buat soalan sendiri kan, kita siap kena ada koleksi dia. Tu je kelemahan dia. Tu je. Kalau kita nak ambil orang lain punya tu, kita pergi klik dekat teleport tu Cikgu, kita ubah je. So nanti jadi hasil kerja kita, ubahlah sikit, letak logo sekolah, nama cikgu, edit sikit macam tu je lah. Tapi cikgu ambil orang lain pun, cikgu-cikgu lain pun tak. Sebab mereka nak letak public sebab mereka nak share. So mereka tak lah, ni pun tak busy pun. Sebab nak share benda tu kan. Memang senang. Quizzes ni lebih mudah, cuma gambar up sendiri tak boleh search. Betul. Gambar tu memang tak boleh search, so kita kena ada buat satu folder cikgu. Kita buat satu folder, cikgu boleh plan lah berapa soalan kita nak buat. Matematik senang, macam matematik kita boleh insert gambar tapi kita kena ada gambar lah macam dalam folder tu. Okay, saya rasa semua dah okay, so saya rasa kita boleh tamatkan sesi kita. Okay, sebelum tu cikgu jangan keluar. Okay, jika ada soalan boleh tulis ataupun boleh tanya. Puan Azia pun ada, dia pakar. Ramai lagi saya rasa hebat quizzes ni. So mereka pun boleh tolong kita. Okay cikgu, okay. So jika tak ada soalan, saya hantar link ni, link untuk kita isi SPL. Bagi nota untuk rujuk tadi yang tertinggal. Okay, tak apa cikgu, nanti I sediakan saya masuk dalam GPM kita nanti. Jangan risau Cikgu Rosia. Sebab memang semua benda ni I suka lebih kepada hands-on. Kalau saya guna nota cikgu, sekejap kena lari sini, sekejap lari kena hands-on. So that's why I suka lebih suka guna secara hands-on. Cikgu pun terus boleh follow saya kan. Kalau nota tu kita tak boleh edit balik semua tu kan. Apa, nanti I cari nota, saya hantar dalam grup GPM kita, nanti boleh follow lah yang mana ni. Okay. Okay. So cikgu, ini yang link tu, klik di situ, nak masukkan buat IC saja. So memang I bagi 2 jam untuk menghadiri sesi ini. Sijil pun cikgu jangan risau, seperti biasalah, tengok dalam senarai.